menarik pagi ini. Dr. Mahathir ucap selamat Hari Ponggal sebelum kecam Ramasamy. PDRM giat kesan penulis artikel dakwaan PN cuba rasuah agung. Khairi Jamaluddin dakwa Akta Parlimen berpenggal tidak demokratik. Saifuddin Nasution tegaskan Raja Petra tiada kredibiliti ulas isu politik dalam negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 16 Januari 2024 bersamaan 4 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Parti Rakyat India Malaysia MIPP menggesa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad disiasat di bawah Akta Hasutan dan kenyataan berunsur 3R berhubung dakwaannya bahawa masyarakat India tidak setia kepada negara ini. Timbalan Presiden S. Subramaniam berkata, tindakan sedemikian membelakangi Perlembagaan Persekutuan yang dipersetujui sewaktu kemerdekaan negara dan sengaja mengapikan sentimen perkauman. Katanya, wawancara bersama Tanti TV dari negara India merupakan sesuatu yang sungguh memalukan sistem demokrasi negara. MIPP merupakan sebuah parti mesra PN dan bulan lalu Presidennya P. Punitan mengumumkan parti itu akan memohon untuk menyertai gabungan berkenaan. PN ketika ini didominasi oleh PAS dan Bersatu selain turut disertai gerakan. Bekas Perdana Menteri dua kali Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi ucapan di laman X mengucapkan selamat menyambut perayaan Ponggal kepada seluruh penganut agama Hindu di negara ini. Namun, beberapa jam selepas ucapan itu dibuat, beliau sekali lagi menyentuh mengenai kaum India. Kenyataannya dituju khas kepada bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II, P. Ramasamy, dengan menyatakan kekesalan bekas pemimpin DAP itu dengan ketiadaan orang India dilantik menjadi menteri dalam kabinet kerajaan baru-baru ini. Mahathir juga mendakwa Ramasamy sebagai bersifat perkauman apabila meninggalkan DAP dan menubuhkan Parti Orang India. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan mengapa Ramasamy menjadi sasaran beliau. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mendengar permohonan kebenaran untuk memulakan prosiding semakan kehakiman oleh bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan keluarganya bagi mencabar siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap mereka. Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh mendengar permohonan itu sekitar jam 11 pagi. Difahamkan, Daim memohon perisytiharan bahawa SPRM serta pegawainya tiada sebab munasabah untuk menjalankan siasatan bermula Februari 2023 yang akan membawa kepada pendakwaan terhadap mereka. Sekiranya mahkamah memberikan kebenaran itu, Daim dan keluarga memohon perintah supaya SPRM dan pegawainya menghentikan semua siasatan mengikut aturan 53 Kaedah 3/8 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Turut dinamakan sebagai pemohon ialah isteri Daim, Tuh Puan Naimah Abdul Khalid dan 4 anak mereka iaitu Asnida, Mat Wiradani, Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin serta Ilham Tawa Sendian Berhad, manakala SPRM dan pendakwa raya selaku responden. Polis Diraja Malaysia PDRM masih mengesan penulis artikel yang mengandungi dakwaan Perikatan Nasional PN cuba memberi rasuah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menukar kerajaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, polis akan memanggil sesiapa sahaja bagi membantu siasatan ke atas kes yang disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia.
Sebelum ini, satu laporan polis dibuat oleh Setiausaha Sulit kepada Ketua Pembangkang bagi membersihkan nama Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang dikaitkan dengan dakwaan terbabit. Polis turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan menerusi program podcast Keluar Sekejap menyatakan pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa warga bukan Melayu perlu berasimilasi sepenuhnya untuk menjadi Melayu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Menurut perlembagaan, katanya, orang Melayu juga perlu beragama Islam. Katanya, satu perkara Tun Mahathir tidak menyebut atau mungkin sengaja tidak menyebutnya ialah seorang Melayu mengamalkan budaya dan tradisi Melayu menggunakan bahasa Melayu. Ujarnya, dalam konteks perlembagaan, hampir mustahil untuk meminta seseorang bukan Melayu menjadi Melayu dengan memaksa mereka memasuki Islam kerana itu merupakan tindakan tidak Islamik dan kontradiksi. Syahril merujuk perkara 160 Perlembagaan Persekutuan yang menyenaraikan takrifan sebagai orang Melayu. Sementara itu, menerusi program podcast yang sama, Khairi Jamaluddin Abu Bakar menolak cadangan untuk mewujudkan Akta Parlimen berpenggal sekiranya ia dibuat kerana bimbang kerajaan akan tumbang. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata, usul dibawa oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu merupakan cadangan tidak demokratik. Menurutnya, jika cadangan daripada Ahmad Zahid merupakan usul seperti mana yang berlaku di United Kingdom, UK, perkara itu boleh diperbincangkan. Beliau berkata demikian menerusi program podcast Keluar Sekejap yang dikendalikan bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan. Sebelum ini, Ahmad Zahid mencadangkan penggubalan rang undang-undang RUU Penggal Tetap Parlimen supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal atau sebelum pilihan raya umum PRU seterusnya diadakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan blogger kontroversi Raja Petra Kamarudin tidak mempunyai kredibiliti untuk mengulas isu politik semasa negara pada masa kini. Raja Petra yang melarikan diri ke luar negara selepas dihadapkan ke mahkamah atas beberapa pertuduhan jelas menunjukkan tidak berwibawa untuk memberi sebarang ulasan. Katanya, Raja Petra memilih untuk berada di negara lain berbanding berhadapan undang-undang. Sebelum ini, polis memaklumkan akan merujuk kepada pejabat peguam negara bagi menentukan tindakan ke atas Raja Petra berhubung dakwaan terdapat gerakan ahli Parlimen Pembangkang untuk menggulingkan kerajaan yang dikenali sebagai Langkah Dubai. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, pengasas dan penulis portal Malaysia Today itu kini berada di London. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.